Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin saya ucapkan kepada para hadirin dan rakan-rakan sekalian. Bersyukur kita ke hadrat Tuhan kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam forum kita pada hari ini. Bersama saya, Sri Nayar Anak Lelaki Hari Shankar sebagai moderator. Pada hari yang mulia ini, kita akan membincangkan tentang interaksi tamadun Cina dengan tamadun India. Sebelum itu, saya dengan bangganya ingin mengalu-alukan kehadiran para penonton untuk ke forum ini. Semoga kita semua dapat memperoleh manfaat baru daripada forum pada hari ini. Tajuk forum kita adalah berkenaan interaksi tamadun Cina dengan tamadun India dari aspek budaya. Baiklah semua, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai permulaan bicara. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang budaya dan budi. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, marilah kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Diperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Dr. Suwan Rao Anak Lelaki Rangga Rao. Beliau merupakan seorang pakar arkeologi graduan Universiti Melaya dan kini berkhidmat di Jabatan Warisan Negara. Selamat menyertai forum kita pada hari ini, Dr. Suwan Rao. Seterusnya adalah ahli panel yang kedua kita, Profesor Dr. Vinutana Nayak. Beliau merupakan seorang pencara dan bekas dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Beliau juga telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Dengan bangganya selamat datang kami ucapkan, Doktor. Dan yang ketiga, merupakan seorang pakar prasejarah dan fotosejarah, sains arkeologi dan juga warisan. Beliau juga merupakan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga berkhidmat sebagai pencara di Universiti Melaya selama 15 tahun dan sehingga hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Dr. Smriti Anak Perempuan Gunalan. Panel yang terakhir ialah Profesor Dr. Lim Zen Bin, juga seorang pencara yang berkhidmat kira-kira 20 tahun di Universiti Melaya yang pakar dalam bidang tamadun Asia Tenggara dan tamadun Islam. Dengan sukacitanya, selamat datang ke forum pada hari ini, Profesor. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, biar saya menerangkan tajuk forum kita pada hari ini terlebih dahulu. Seperti mana yang kita semua tahu, setiap tamadun memiliki struktur, pencapaian dan keunikan yang tersendiri yang menjadikan tamadun tersebut menonjol berbanding tamadun-tamadun yang lain. Walau bagaimanapun, sesebuah tamadun terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar melalui interaksi dengan tamadun lain dari aspek idea, nilai, bahasa, seni, budaya dan institusi serta insan di sepanjang sejarah. Interaksi ini boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah dan proses yang tertentu. Punca interaksi antara tamadun ini dapat menyebabkan wujud sifat saling menghormati dan toleransi, terutamanya sifat terbuka yang membuka jalan kepada berlakunya percampuran serta persambahan pemikiran dan budaya bagi mempertingkatkan tamadun tersebut dari pelbagai segi aspek supaya dapat mengelakkan sesebuah tamadun ini daripada menjadi beku atau lengai. Dengan ini, hari ini kita akan fokus pada interaksi budaya antara tamadun Cina dengan tamadun India yang berlaku secara aman damai tanpa adanya konflik antara budaya masyarakat tempatan dengan budaya yang dibawa oleh pengaruh luar. Terdapat pelbagai budaya yang diamalkan sehingga hari ini oleh masyarakat Cina dan masyarakat India yang merupakan hasil daripada interaksi tamadun Cina dengan tamadun India. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada pakar arkeologi kita pada hari ini, Dr. Suwan Rao. Baik, Doktor, pada pendapat anda, apakah antara interaksi budaya yang signifikan dikongsi antara tamadun Cina dengan tamadun India? Dipersilakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Saudara Sri Nair, atas persoalan tadi. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi meluangkan masa emas anda demi menghadiri dan turut berserta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Marilah kita berbalik kepada soalan tadi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak interaksi budaya antara tamadun Cina dan tamadun India. Namun saya berpendapat bahawa antara interaksi yang paling signifikan adalah perkongsian ilmu yoga oleh tamadun India kepada tamadun Cina. Berdasarkan agama Hindu, Tuhan Shiva ialah pengasas yoga
dan Parvati iaitu isteri Shiva merupakan murid pertama Shiva. Yoga juga dipraktikkan dalam agama Buddha kerana kedua-dua konsep ini mempunyai objektif utama yang sama, iaitu mencapai keamanan melalui disiplin. Postur badan yang dilakukan oleh pendeta Veda semasa menjalankan ritual pengorbanan mungkin merupakan pemangkin terhadap ciptaan yoga. Ajaran yoga telah ditetapkan dalam beberapa buku Sanskrit seperti Rig Veda, Kathonishat, dan Mahabharata. Lebih-lebih lagi, perkataan yoga berasal dari perkataan Sanskrit, yuj, yang membawa masuk kesatuan, dan maksud tersiratnya adalah untuk fokus atau menumpukan perhatian pada sesuatu. Ini boleh dikaitkan dengan objektif utama yoga, iaitu mencapai keamanan minda selama-lamanya untuk menghayati diri sebenar seseorang melalui kesatuan antara badan dengan minda serta minda dengan diri sendiri. Pada zaman dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, yoga telah diperkenalkan kepada masyarakat tamadun Cina. Semasa zaman dinasti Han, peperangan dan anarki sering berlaku dan yoga merupakan aktiviti yang sesuai untuk mencapai keamanan apabila konflik-konflik tersebut berlaku ataupun selepas ia berlalu bagi mengatasi trauma yang dihadapi semasa peperangan. Pada zaman dinasti Tang pula, perkataan yoga telah diterjemah sebagai sesuai dalam bahasa Cina, manakala pada zaman dinasti Utara dan Selatan pada tahun 420 Masehi hingga 589 Masehi, yoga menjadi terkenal sebagai senaman yang boleh menguatkan otot dan tulang. Pada zaman dinasti Tang, yoga juga popular sebagai cara untuk tianzu, dan pada zaman dinasti Song pula, yoga adalah popular sebagai Brahman Guidance Law. Pada era pasca globalisasi ini, yoga juga memainkan peranan yang sangat imperatif untuk memelihara hubungan dua hala antara China dan India selepas penutupan Dalam Sutera dan selepas penyebaran agama Buddha. Pada era pasca Mao, para pemimpin China memahami kepentingan nilai-nilai kebudayaan dan kerohanian. Sebagai contoh, agama Kristian menjadi semakin popular dalam masyarakat China kini sebagai tradisi moden. Oleh itu, para pemimpin ingin mempunyai sesuatu yang boleh membantu mengembangkan budaya Cina serta melindungi ideologi mereka. Yoga boleh memenuhi keperluan para pemimpin Cina kerana yoga menggalakkan kehidupan yang sihat dan falsafahnya adalah mudah difahami di samping signifikan. Aliran yoga yang paling terkini ialah sports yoga, laughter yoga, dance yoga, dan happiness yoga. Dan aktiviti-aktiviti tersebut amat diminati oleh generasi muda, khususnya perempuan dan warga emas. Dapat dilihat bahawa yoga merupakan interaksi budaya yang amat penting antara tamadun India dan tamadun Cina yang berterusan beribuan-ribuan tahun sehingga hari ini. Yoga akan terus memikat minat masyarakat Cina, khususnya generasi muda. Selain itu, yoga juga akan memupuk hubungan mesra sesama orang dan mendorong spiritual tourism yang akan mengukuhkan hubungan antara China dan India. Setakat ini daripada saya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk memberi pendapat atas topik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita atas penjelasan yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui bahawa terdapat perkongsian ilmu perubatan antara kedua-dua tamadun tersebut, di mana tamadun India telah memperkenalkan yoga kepada tamadun Cina. Malahan, yoga memainkan peranan yang imperatif bagi memelihara serta memulihara hubungan dua hala antara tamadun Cina dan tamadun India. Amalan yoga masih dipraktikkan sehingga hari ini kerana terbukti dapat memberi banyak manfaat seperti menyihatkan tubuh badan kita secara fizikal dan mental. Persoalan saya yang seterusnya kepada saudari Profesor Dr. Binu. Adakah laluan sutera berkait rapat dengan interaksi budaya antara tamadun Cina dengan tamadun India? Bagaimanakah laluan sutera membawa kepada interaksi budaya kedua-dua tamadun tersebut? Dipersilakan, Doktor. Terima kasih, Sri Nair. Terdapat pelbagai interaksi budaya antara tamadun Cina dan India. Tetapi, hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian laluan yang digunakan oleh pendagang selama lebih daripada 1,500 tahun yang lalu, yaitu The Silk Road ataupun laluan sutera, yang menjadi punca utama munculnya interaksi budaya antara pedagang India dengan pedagang Cina.
Laluan Sutera adalah sebuah rangkaian laluan perdagangan yang ditubuhkan oleh dinasti Han. Laluan ini berfungsi sebagai penghubung antara India dan China. Lagipun, laluan sutera digunakan untuk perdagangan sutera dan rempah ratus dari China ke India, dari China dan India ke Eropah. Di samping itu, laluan sutera menolong dalam aspek penyebaran dan pencampuran agama dari India dan China, yang mana Prof. Dr. Smriti anak perempuan Gunalan akan menerangkan secara terperinci kemudian. Laluan sutera yang pertama yang akan saya bicarakan secara khusus adalah The Southern Silk Road, yaitu laluan sutera selatan. Laluan sutera selatan ialah laluan perdagangan yang panjangnya kira-kira 2.000 km yang menghubungkan India Timur dan Timur Laut dengan wilayah Yunnan China melalui Myanmar. Sarjana moden mempercaya bahwa melalui laluan perdagangan ini, Thai Ahoms yang berasal dari Yunnan berhijrah ke India Timur Laut dan mengasaskan sebuah kerajaan kecil sekitar abad ke-13 yang berkembang menjadi kerajaan Ahom Assam. Budaya orang Ahom Assam sangat berbeza dengan budaya tradisional India. Budaya ini menggabungkan budaya Cina dalam makanan istimewa dan seni bina. Namun budaya ini juga menggabungkan budaya India dalam dalam upacara-upacara seperti dalam majelis perkawinan. Barangan utama yang diekspor dari China melalui laluan ini termasuk kain sutera, kain Sichuan, tongkat bambu, perkakas besi, dan barangan kraftangan yang lain. Manakala barangan utama yang diekspor dari India ke China ialah rempah ratus, manik kaca, dan zamrud. Pertukaran rempah ratus, kain sutera, dan sebagainya datang bersama-sama dengan pertukaran budaya dan tradisi, sekaligus mencipta budaya Indo-Cina. Contoh masakan Indo-Cina yang popular ialah Gobi Manchurian dan mie Hakka, dan terdapat pelbagai barang kemas dan pakaian unik yang terhasil daripada interaksi budaya ini. Terdapat banyak laluan kecil yang lain yang menghubungkan China ke India. Satu lagi yang terkenal ialah laluan sutera Sikkim, yang menghubungkan Yunnan dan India melalui Tibet. Sehingga hari ini, terdapat banyak dusun dan tempat ibadat dengan pengaruh Buddha dan Hindu di sepanjang laluan sutera Sikkim. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk menerangkan tentang interaksi antara tamadun India dan tamadun China melalui laluan sutera. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa rangkaian laluan yang digunakan oleh pedagang zaman tamadun India dengan tamadun China yang lalu, iaitu Silk Road ataupun laluan sutera, adalah antara punca utama munculnya interaksi budaya antara pedagang India dengan pedagang China. Pada pendapat Profesor Dr. Smriti, sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan, adakah penyebaran agama Buddha memainkan peranan dalam interaksi antara kedua-dua tamadun ini? Sekiranya ada, sejauh manakah agama Buddha disebarkan sehingga membawa kepada interaksi budaya antara tamadun China dengan tamadun India? Dipersilakan, Doktor. Baiklah, terima kasih kepada moderator kerana telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya dalam forum ini. Mari kita berbalik kepada soalan yang ingin saya jelaskan. Seperti mana yang kita sedia maklum, telah berlaku juga interaksi budaya dari aspek penyebaran agama Buddha. Agama Buddha telah disebarkan dari tamadun India kepada tamadun China melalui interaksi kedua-dua tamadun ini. Agama Buddha telah diasaskan di India oleh Siddhartha Gautama. Cara agama Buddha disebarkan dari tamadun India kepada tamadun China adalah melalui darat dan laut, iaitu melalui jalan perdagangan. Jadi maksudnya, agama Buddha telah disebarkan melalui kegiatan perdagangan. Contohnya, apabila pedagang China dan India menjalankan kegiatan jual beli antara satu sama lain, pedagang India yang menganut agama Buddha pada ketika itu telah berdakwah kepada pedagang China dan juga masyarakat China semasa urusan jual beli tersebut. Masyarakat tamadun China
tertarik dengan keyakinan pedagang dari India serta ajaran yang dibawa oleh mereka, iaitu agama Buddha. Dan ini menyebabkan mereka menerima dan menganut agama tersebut dengan mudah. Antara sebab agama Buddha mudah disebarkan dan diterima oleh masyarakat tamadun Cina adalah kerana konsepnya yang terbuka dan mudah dipelajari. Sebagai contoh, agama Buddha menekankan konsep nirwana, iaitu di mana seseorang itu terbebas dari segala penderitaan hidup dan bersatu dengan alam semesta. Konsep ini mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat tamadun Cina. Agama ini juga telah dianggap sebagai penyelamat bagi masyarakat tamadun Cina yang berada dalam penderitaan. Hal ini kerana agama Buddha menekankan bahawa manusia perlu meninggalkan segala nafsu hidup bagi membebaskan diri daripada kesusahan. Masyarakat tamadun Cina telah didedahkan kepada konsep ini melalui interaksi mereka dengan tamadun India dan mereka telah menjadikan ajaran ini sebagai panduan untuk mencapai kegembiraan hidup. Selain itu, agama Buddha juga menenangkan masyarakat tamadun Cina sewaktu zaman peperangan. Pada awalnya, agama Buddha kurang diterima oleh masyarakat tamadun Cina, tetapi telah berkembang dengan baik semasa pemerintahan dinasti Wei Utara. Interaksi antara tamadun India dan tamadun Cina ini telah menyebabkan penyebaran agama tersebut secara lebih meluas kepada tamadun-tamadun lain, contohnya tamadun Melayu. Antara kepentingan interaksi dan penyebaran tersebut adalah agama Buddha dapat kekal sebagai salah satu agama yang terbesar di dunia sehingga masa kini. Ajaran dan konsep seperti 4 kebenaran mulia dan jalan 8 lapis mulia masih diamalkan dalam kehidupan harian penganut Buddha sehinggalah hari ini. Penyebaran agama Buddha secara meluas juga memberi peluang kepada ahli sejarawan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang cara hidup masyarakat tamadun Cina dan India serta interaksi yang telah berlaku antara kedua-dua tamadun. Jadi itu sajalah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Smriti atas penerangan itu. Sebagaimana yang kita tahu, agama Buddha disebarkan secara meluas pada zaman tamadun Cina dengan tamadun India dan sehingga hari ini ahli sejarawan masih mengkaji dengan lebih mendalam tentang cara hidup masyarakat zaman tamadun serta interaksi yang telah berlaku antara kedua-dua tamadun tersebut. Berdasarkan statistik penganut agama Buddha mengikut negara kita, ia menunjukkan bahawa taburan agama Buddha yang diamalkan adalah kira-kira 535 juta orang pada tahun 2010-an, yang mewakili 7% hingga 8% daripada jumlah penduduk dunia. Ini menunjukkan bahawa penyebaran agama Buddha masih disebarkan secara meluas sehingga hari ini. Persoalan yang seterusnya, bagaimanakah interaksi budaya kedua-dua tamadun ini memberi impak kepada kehidupan seharian masyarakat dan perkembangan sektor saintifik pada zaman dulu? Soalan ini akan saya tujukan kepada panel keempat kita, Profesor Dr. Lim Zenbin. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Dalam pengetahuan saya, interaksi antara tamadun India dan China memperkenalkan ciptaan sains dan teknologi dari tamadun China untuk masuk ke dalam tamadun India. Ciptaan sains dan teknologi ini dikenalkan sebagai the Four Great Inventions yang membawa masuk ciptaan seperti pembuatan kertas, bahan letupan, percetakan dan penggunaan kompas. Integrasi ciptaan tersebut telah membawa impak yang signifikan kepada pembangunan tamadun India. Seterusnya, interaksi antara tamadun tersebut telah memberi pembangunan dalam sektor astronomi melalui penerjemahan ilmu astronomi dari India ke dalam bahasa Cina pada zaman dinasti Sui. Satu contoh adalah ahli cendekiawan India, Gautama Siddha, yang berkhidmat dalam dinasti Tang. Beliau telah menterjemah kalender Navagraha ke bahasa Cina dan juga memperkenalkan angka India dengan sifar sebagai pengganti batang pengiraan.
Selain daripada ciptaan dan perkembangan dalam sektor saintifik, terdapat juga asimilasi budaya India seperti karya agama Buddha dari India yang diterjemah oleh orang Cina. Juga beberapa alat muzik dan struktur bina India diintegrasi ke dalam tamadun Cina seperti pagoda yang dibina oleh arkitek Cina yang dipengaruhi oleh seni bina India. Dengan sebaran budaya ini menghasilkan muzik dan tarian India menjadi tarian paling popular dalam kalangan bangsawan Cina dan istana. Asimilasi budaya antara tamadun India dan Cina juga telah menghasilkan kesusasteraan seperti kitab ajaran agama Buddha, yaitu kitab Tripitaka, yang meliputi ajaran Mahayana dan Hinayana. Selain kitab, terdapat juga penulisan puisi, cerita dongeng, kisah tauladan, kias ibarat yang berkaitan agama Buddha yang mempengaruhi penulisan sastra Cina. Penyumbangan pembendarahan kata Sanskrit dan Pali dari India juga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan fonetik bahasa Cina, terutamanya semasa dinasti Sui. Hubungan antara kedua tamadun ini berterusan walaupun selepas kemerosotan agama Buddha di India, di mana ia digantikan dengan agama Hindu pada abad ke-10 Masihi. Dan perkembangan antara kedua tamadun masih berterus dalam sifat diplomatik dan pandangan sampai hari ini. Sampai sekarang kita masih dapat melihat signifikansi interaksi tamadun-tamadun tersebut yang berterusan yang terhasil daripada asimilasi budaya seperti pengalaman agama Buddha dalam kalangan masyarakat Cina. Itu saja. Baiklah, dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi hadir di forum yang bertajuk Interaksi Budaya Antara Tamadun Cina dengan Tamadun India. Diharap bahawa segala input yang telah diperolehi pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan yang akan memanfaatkan kita bersama. Nampaknya masa telah mencemburi kita. Baiklah, sebagai rumusan, terbuktilah bahawa terdapat interaksi budaya antara kedua-dua tamadun tersebut, iaitu tamadun Cina dengan tamadun India, yang telah bermula pada zaman purba dulu, tetapi beberapa interaksi tersebut masih tengah dipraktikkan pada era globalisasi ini. Sebagai contohnya, penyebaran agama Buddha, senaman yoga, makanan Indo-China yang popular dan sebagainya. Interaksi antara tamadun seperti ini dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan tamadun-tamadun tersebut dan mengelakkannya daripada terus menjadi pupus supaya dapat dinikmati dan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Bukan itu sahaja, tamadun yang bersifat terbuka mampu melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka juga. Hal ini akan membawa kepada pengasimilasian pengaruh luar dan akan sentiasa berkembang demi kebaikan semua. Akhir kata, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup berbicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja daripada kami semua. Sehinggalah kita bertemu lagi. Terima kasih.